Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam bersatu. Yang berbahagia Puan Pengerusi Persidangan, yang dikasihi, yang berbahagia Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Ketua Serikandi Bersatu Malaysia. Yang dikasihi, yang berhormat Datuk Wira Mas Elmiyanti Samsudin, Naib Ketua Serikandi Bersatu Malaysia. Yang disayangi dan yang dikasihi Datuk Setiausaha Agong Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Naib-naib Presiden, Ahli Wakil MPT, Barisan Saf Kepimpinan Esko Serikandi Malaysia dan Ketua-Ketua Serikandi Negeri. Seterusnya yang diraikan para perwakilan pemerhati, pendukung dan akar umbi Serikandi Parti Bersatu Malaysia. Terlebih dahulu, marilah kita merafatkan setinggi puji dan kesyukaran kehadrat Allah SWT kerana dengan izin serta inayahnya maka kita dapat melunaskan satu proses yang amat penting dalam parti, iaitu mengadakan persidangan tahunan Serikandi Bersatu Malaysia 2023. Hadirin perwakilan sekalian, saya ingin memulakan perbahasan tajuk Ekonomi Keluarga Malaysia Pasca COVID-19, Value Creation Post COVID-19. Pembangunan ekonomi berasaskan keprihatinan, care ekonomi, dengan beberapa fakta mengenai wanita di Malaysia. Penyertaan tenaga buruh wanita hanya 55.5% daripada 15.6 juta wanita di negara ini. Kadar enrolment wanita di semua peringkat pendidikan adalah tinggi, tapi kadar penyertaan dalam pasaran buruh sangat rendah. Purata gaji dan upah graduan berijazah lelaki 20% lebih tinggi daripada wanita, iaitu lebih kurang 7,000 berbanding 5,000. Wanita memiliki 26%, iaitu 186,855 orang daripada keseluruhan perusahaan kecil dan sederhana pada tahun 2021. Menerusi fakta ini, kita boleh gambarkan sedikit sebanyak di mana kedudukan kita dan wanita di negara ini. COVID-19 yang melanda dunia mengakibatkan golongan wanita menjadi rentan, rapuh, tertekan dan hilang arah apabila sumber ekonomi mereka dan keluarga hilang akibat penutupan operasi. Beban tugas yang banyak selain tanggungjawab mencari rezeki, menjaga ibu bapa yang tua serta anak-anak meninggalkan kesan dalam hingga ada wanita yang mengalami depres, anxiety dan terjejas kesihatan mental. Kini pada tahun 2023 ini menyaksikan perniagaan kembali beroperasi. Inisiatif pemulihan pesat dilaksanakan di seluruh dunia. Jadi inilah masa kerajaan memberi semula tumpuan kepada permekasaan ekonomi wanita dan keluarga Malaysia. Hari ini, wanita yang menjadi sebahagian daripada penggerak ekonomi keluarga dan ekonomi negara perlu pembelaan khusus. Peranan pekerja wanita yang hilang akibat COVID-19 mesti dikembalikan. Justru itu, kerajaan perlu meletakkan kesungguhan politik dan menawarkan inisiatif supaya organisasi serta syarikat membawa balik wanita ke tempat asal mereka bekerja sebelum COVID. Membina pipeline tenaga kerja wanita muda yang menjadi kesinambungan tenaga kerja wanita. Mencari jalan mengekalkan wanita supaya lebih lama dan berkejaya. Menaikkan pangkat lebih ramai wanita ke posisi barisan kepimpinan. Hadirin yang dihormati sekalian, di pentas ini saya ingin menarik perhatian mengenai ekonomi keprihatinan atau lebih disebut kepada care ekonomi. Perwakilan tahu apa itu ekonomi keprihatinan? Saya nak tanya, apa itu yang terlintas dalam fikiran anda semua?
Ekonomi keprihatinan bukan suatu sektor tetapi adalah keseluruhan paradigma ekonomi yang berkaitan penjagaan insan. Ekonomi keprihatinan merangkumi sektor perkhidmatan penjagaan kesihatan, kesejahteraan diri dan penjagaan komuniti. Selain penjagaan awal bayi, kanak-kanak dan warga tua mahupun kerja-kerja rumah, bahkan pendidikan dan latihan penjagaan insan. Kerja ini dilakukan dengan gaji ala kadar atau dibayar seikhlasnya. Aktiviti harian ini dilihat tidak produktif, tidak memerlukan kemahiran dan tidak layak dibayar gaji setimpal dengan nilai ekonomi keprihatinan global dianggarkan USD 48 bilion setahun. Di sisi lain, sektor kebajikan serta penjagaan yang didominasi wanita ini sangat terjejas akibat penutupan kerana COVID-19. Malangnya, perkara ini tidak mendapat perhatian pakar ekonomi mahupun kerajaan. Justru amat penting bagi kerajaan mengubal satu blueprint ataupun plan induk ekonomi keprihatinan untuk memposisikan semula aktiviti di tempat lebih baik di pasaran. Hari ini, Sri Kandi menarik perhatian khususnya kerajaan mengenai potensi ekonomi keprihatinan dari sudut peluang kerajaan dan pendapatan yang diwujudkan khususnya untuk wanita. Satu laporan yang disiarkan World Economic Forum ataupun WEF pada Mac 2022 antaranya menyebut persepsi lapuk dan merendah-rendahkan ekonomi keprihatinan boleh diubah. Laporan itu mencadangkan keperluan supaya ekonomi keprihatinan menjadi sektor yang berbayar. Untuk itu, ia mesti diformalkan atau diformalize the care ekonomi. Laporan itu menjangkakan ekonomi keprihatinan formal akan mewujudkan pekerjaan penghasilan daripada aktiviti pada masa ini tidak dibayar atau dibayar pada kadar tidak wajar. Pada masa sama, langkah memformalkan ekonomi keprihatinan adalah demi menjaga dan melindungi wanita serta semua pihak yang terlibat dalam sektor ini. Ekonomi ini boleh mendatangkan pendapatan untuk wanita dalam negara. Sri Kandi yakin ekonomi keprihatinan jika digerakkan secara formal dan berstruktur mampu menjana hasil keluarga sekaligus keluaran dalam negara kasar atau KDNKK. Kerja-kerja keprihatinan perlu diberi perhatian dan nilai sudut ekonomi baru. Jadi, Sri Kandi mendesak kerajaan segera mengkaji status ekonomi keprihatinan dan menubuhkan panel khas untuk mengubah dasar blueprint prosedur struktur skim gaji dan caruman, slang akta dan peraturan serta penguatkuasaan mengenai pelaksanaannya. Untuk mengangkat status ekonomi keprihatinan, kerajaan juga perlu mewujudkan pusat latihan untuk meningkatkan kemahiran dan pengukuhan semangat, motivasi mahupun psikologi wanita yang bakal menceburi sektor ini. Pada masa sama, Sri Kandi akan mengambil inisiatif menyediakan kertas khas untuk diserahkan kepada kerajaan menerusi ahli Parlimen Perikatan Nasional di Dewan Rakyat sebagai langkah permulaan ke arah merealisasikan desakan ini demi kebaikan dan kepentingan wanita selain mencipta nilai kepada sosio-ekonomi keluarga. Apabila ekonomi keprihatinan berjaya diformalkan di Malaysia, maka ini adalah satu pencapaian bersejarah yang dilakukan wanita di negara ini. Inilah isu terbaru yang akan diperjuangkan Sri Kandi, kepentingan ekonomi wanita dan keluarga mereka. Selain itu, Sri Kandi yakin peratusan penyertaan tenaga buruh wanita dan pengukuhan ekonomi keluarga boleh ditingkatkan dengan pelbagai cara lain. Antaranya, kerajaan mengarahkan majikan menyusun semula ruang dan peluang untuk pekerja wanita serta melaksanakan beberapa perkara, iaitu mencipta nilai ekonomi yang membuka peluang pekerjaan wanita di luar bandar, menyediakan pengangkutan membawa pekerja wanita ke tempat kerja dan pulang, menambah penyediaan pusat penjagaan harian bayi dan kanak-kanak di tempat kerja, menyediakan kursus peningkatan kemahiran supaya wanita boleh meraih gaji dan upah lebih tinggi. Kepada kerajaan dan agensinya, Sri Kandi menyarankan berikut. 1 minit lagi.
Puan Pengerusi. Teruskan 1 minit lagi. Saya sambung seterusnya. Ya. Mendedahkan dan melatih wanita B40 secara meluas mengenai e-dagang serta penggunaan platform media sosial untuk menjual produk atau servis. Menyediakan pembiayaan atau dana khas untuk wanita berniaga dan menjalankan perusahaan. Mencipta persekitaran lebih kondusif untuk wanita membangunkan perniagaan maupun kerjayaan. Hadirin perwakilan sekalian, perjuangan Sri Kandi supaya ekonomi wanita dan keluarga diperkasakan melalui keusahawanan adalah selaras dengan jaminan yang diberikan oleh Rasulullah SAW menerusi hadis baginda, hendaklah kamu berniaga kerana padanya 9 daripada itu adalah 10 rezeki. Islam menuntut umatnya memiliki keusahawanan dan menguasai ekonomi bagi melancarkan lagi perjuangan dan menyebarkan syiar Islam serta membina kekuatan sosial ekonomi rumah. Siapa setuju dengan saya, Sri Kandi harus berdikari, kita harus mempunyai income yang lebih, kita harus kuat dan setanding dengan lelaki-lelaki yang ada di luar sana. Kita harus pertahankan benda ini supaya kita tidak dipandang remeh. Kita kena selaras dan setanding dengan lelaki-lelaki yang ada di luar sana. Saya amat kagum dengan Datuk Mas Elmiyanti. Beliau seorang wanita, beliau seorang ibu, beliau seorang wakil rakyat, tapi beliau sanggup melaksanakan tugas dengan saksama dan dengan sempurnanya beliau melakukan tugas. Sejak itu saya tambah lagi masa. Dengan itu, terima kasih Puan Pengerusi. Dengan itu, saya sarankan kita yang ada di sini kena cekal, kena keluar daripada kotak kepimpinan yang kita ada, harus kuat, bekerja lagi lebih kuat, menjana ekonomi bukan hanya tapi untuk meningkatkan confidence level kita sendiri. Okey nah, saya cakap yang tu sikit. Nanti kita sambung tempat lain pula. Hari ini saya nak sepintas selalu isu Pulau Pinang. Sebab saya datang daripada Pulau Pinang. Maka saya wajib harus bagi tahu keadaan di Pulau Pinang sebagaimana. Sebagai wakil Pulau Pinang, saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai beberapa di negeri saya. Antaranya mengenai masalah lot atau premis perniagaan dalam kawasan pihak berkuasa tempatan. Seminit lagi Puan Azhar. Atau PBT yang dimiliki warga asing dan tidak diambil tindakan oleh PBT. Perkara ini berlaku di kawasan yang terutamanya didiami warga asing selepas pandemik COVID-19. Di kawasan majoriti Melayu, pendatang asing ini berniaga di tepi-tepi jalan tanpa lesen. Tetapi di sini PBT mengambil tindakan meroboh gerai dan merampas barang perniagaan mereka. Ini berbeza dengan penjajah dan peniaga kecil di kawasan bukan Melayu. Mereka bebas berniaga di tepi jalan tanpa ada tindakan penguatkuasaan dan begitu mudah mendapat lesen penjajah. Kenapa ada penguatkuasa yang double standard? Isu double standard juga berlaku dari segi kuasa dan kawasan perniagaan di kawasan parlimen yang dimenangi oleh Perikatan Nasional. Sri Kandi juga menuntut Kerajaan Pakatan Harapan mewujudkan peluang pekerjaan untuk lepasan universiti seperti yang telah dijanjikan. Dalam soal politik, Sri Kandi kesal tindakan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada Mac lalu yang meluluskan usul pengisytiharaan kekosongan 4 kerusi diwakili oleh Adun Bersatu. Kami melihat keputusan itu terlalu terburu-buru. Tindakan Speaker Dun menyuruh 4 adun terbabit meninggalkan Dewan adalah tindakan memaksa dan tidak menghormati wakil rakyat. Ini telah melakarkan sejarah hitam bagi Pulau Pinang. Puan Azhar, jangan jadi pencuri masa. Minta maaf. Inilah platform yang saya tunggu-tunggu selama 3 tahun. Hari ini baru saya dapat untuk bercakap. Jadi saya mohon untuk Puan Pengerusi tambah sedikit masa, bagi masa kasih sayang untuk saya menghabiskan. Dah 5 minit lebih ni, habiskan segera.
Begitu juga hal tindakan pengguguran beberapa nama pengerusi karya masjid ketika pemilihan calon jawatankuasa karya Penggal 2023 hingga 2025 hanya dengan memberikan alasan remeh. Ini tuan-tuan kena tahu, ini berlaku di Pulau Pinang. Apabila jawatankuasa karya telah memilih, maka pihak Majlis Agama Islam boleh keluarkan satu arahan untuk kosongkan jawatan pengerusi dan timbalan. Saya rasa benda ini tidak berlaku kepada negeri lain, tapi berlaku di Pulau Pinang. Maka harus saya ingatkan, sebab itulah kita harus menang pilihan raya kali ini. Kita hapuskan kezaliman yang ada di dalam Pakatan Harapan. Melihat sikap pentadbiran kerajaan negeri yang tidak demokratik ini, maka marilah bantu Sri Kandi dan jentera PM Pulau Pinang untuk menggerakkan gelombang PM bagi menawan Pulau Pinang dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi. Yang berbahagia Puan Pengerusi Persidangan, pada penghujung ruang ini, izinkan saya menyentuh sedikit soal pemekasaan parti, pemekasaan Sri Kandi. Dah 6 Parti minit, tahu Puan Zah. Sri Kandi adalah sayap parti yang paling hampir dengan masyarakat dan akar umbi. Kita memainkan peranan penting dalam program akar umbi. Siri kempen dan menarik undi, jadi tidak keterlaluanlah jika di peringkat jawatankuasa, cawangan bahagian negeri dan pusat bersatu diwujudkan beberapa jawatan tambahan baru untuk diisi oleh pemimpin Sri Kandi. Ruang dan peluang juga diberi kepada kita untuk mengisi tempat dalam syarikat berkepentingan kerajaan ataupun GLC. Pendedahan di semua peringkat ini mampu memperkasa serta meningkatkan ketansasan, pendedahan dan penyediaan solusi mahupun daya juang serta penguasaan strategi dan melahirkan lebih ramai pemimpin di kalangan Sri Kandi. Akhir kata, saya mewakili Sri Kandi Negeri Pulau Pinang mengucapkan setinggi-tinggi tanah kepada regu kepimpinan tertinggi, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Rina Muhammad Harun, Ketua Sri Kandi Bersatu Malaysia, dan Naib Ketuanya yang berhormat Datuk Wira Haja Mas Ermiyanti yang berjaya memposisikan Sri Kandi di tempat yang tertinggi dalam politik negara menerusi pencapaian yang diperjuangkan di Parlimen. Ucapan sama juga saya kalungkan kepada seluruh staf kepimpinan Esko Sri Kandi Malaysia dan ketua-ketua Sri Kandi Negeri, seterusnya para perwakilan pemerhati, pendukung dan akar umbi Sri Kandi Parti Bersatu Malaysia. Anda semua memang best. Kendi bukan sekarang kendi. Kendi kaca berbalut sutra. Sri Kandi bukan sebarang Sri Kandi. Kami berjuang menjunjung sejahtera. Kendi kristal sangat berharga. Kami Sri Kandi pejuang sejati demi rakyat pertahankan negara. Kendi bukan sebarang kendi. Kendi lagi. Kendi hantaran meminang puteri. Banyak kendinya. Sri Kandi berjuang guna strategi meraih kemenangan, terus berbakti. Harapan saya dan seluruh ahli Sri Kandi, jom perkasakan lagi sayap kanan parti ini ketika kepimpinan tertinggi kini diasak pelbagai tekanan. Kita adalah wanita yang sebaris dengan mereka yang merempuh tentangan dan menamatkan tekanan tersebut. Yakinlah perpaduan, kekuatan dan perjuangan bersatu sangat penting dalam melindungi serta membela rakyat, agama, bangsa dan negara. InsyaAllah seluruh tindakan dan perjuangan ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan segala liku-liku perjalanan menuju ke matlamatnya akan dipermudahkan. Saya Nur Azah binti Abdul Aziz ingin memohon disokong bahas ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Hidup Sri Kandi.